Sedar atau tak sedar, kita telah terperangkap di dalam satu sistem. Dari kecil sampai dewasa, kita pergi sekolah, ke universiti, lagi tinggi kita belajar, lagi besar gaji kita, lagi besar pangkat kita. Iaitu apabila kita dapat kerja, kita akan mula berhutang. Contoh, kita berhutang dengan PTPTN. Hutang untuk membiayai pengajian kita di universiti. So, apabila kita dapat kerja, kita berpangkat, kita mula pula berhutang personal loan, hutang kereta, kad kredit, pembelian rumah pada usia yang muda. Kita percaya bahawa dengan gaji yang kita perolehi setiap bulan, kita mampu untuk melunaskan pembayaran hutang bulanan. Membazirkan umur kita. Contohnya, kita beli rumah. Tak salah beli rumah pada usia muda sebagai aset tetap. Namun, sesuatu properti, hartanah, kita kena lihat dulu apa hidden cost yang kita perlu tanggung. Saya muda dulu, saya juga hanya lihat kepada kos pembayaran bulanan tanpa saya melihat utility, maintenance, cukai yang perlu saya bayar secara bulanan dan juga tahunan. Adalah hidden cost yang ramai orang muda tidak sedar apabila mereka memiliki rumah pada usia yang muda. Loan kereta 7 tahun, 9 tahun. Dananya rendah tetapi interestnya amat-amat tinggi. Apa solusinya? Pertama, kita perlu kenal pasti hutang mana yang penting yang kita perlu pada usia yang muda. Kedua, kita kena lihat komitmen bulanan sesuai dan betul-betul mampu untuk kita. Ketiga, kita perlu kumpul sedikit dahulu supaya boleh jadikan deposit apabila kita nak beli kereta, beli rumah. Seterusnya, yang paling penting, pada usia muda, walaupun kita ada pendapatan tetap, kita kena ada minda usahawan, kita kena mulakan sesuatu perniagaan secara part-time yang tidak mengganggu kerja hakiki. Bukan perniagaan yang berbentuk multi-level marketing. Yang kedua, mungkin kita boleh menjalankan perniagaan yang berbentuk network marketing. Yang kita berjumpa orang, kita bertemu, kita minum, kita sembang-sembang, and then kita boleh membesarkan jaringan perniagaan kita. Produk apa, kita akan lihat mengikut kesesuaian diri kita dan juga kehendak pasaran. Yang ketiga, kita boleh start menulis. Menulis buku digital sebab apa? Tidak memerlukan kos untuk penerbitan ataupun percetakan. You boleh start untuk menulis kepakaran, pengalaman dan juga you punya skill yang boleh kita share kepada pembaca. Yang keempat, kita boleh start untuk mencari instrumen-instrumen yang kita boleh invest sedikit wang kita, risikonya rendah, ada kripto, aset digital, tetapi kita perlu bermula dengan ilmu dan juga bermula dengan risiko yang rendah. Kita perlu mencari mentor untuk bagi nasihat kepada kita berkenaan dengan pengurusan kewangan empire perniagaan kita.